Hari ini kita akan membicarakan tentang revolusi. Okey. Revolusi yang berlaku di 3 buah negara yang mempengaruhi senario dunia hari ini. Okey. Kalau kita buka dalam saya istilahkan sebagai documentized history, sejarah rasmi. Memang dalam sejarah STPM, dalam sejarah peringkat universiti pun ada cerita tentang revolusi Perancis, revolusi di Rusia, Bolshevik Revolution, perang saudara di Amerika, kemerdekaan Amerika Syarikat, dan juga di Amerika, France dan Rusia dan Britain. Memang sebut dalam documentized history. Kemudian kalau kita buka dalam buku-buku ataupun dalam dokumentari oleh geng-geng pengkaji konspirasi ini, ada juga version mereka. Kita seboleh mungkin prinsip awal kita, prinsip asas kita macam saya selalu ulang di setiap kali kita kuliah, kita tidak condong ke arah mana-mana yang kuat. Kita tidak condong ke arah mana-mana. Kita condong kepada ilmu dan kebenaran sahaja. Adapun kalau tuan-tuan buka geng-geng mainstream punya history, sejarah rasmi, dia akan menolak 100% apa yang terjadi dalam bentuk konspirasi. Dan kalau tuan-tuan buka version yang konspirasi punya penulis, dia akan menolak 100% apa yang berlaku dalam ditulis oleh sejarah rasmi. Sebagai contoh, dalam revolusi Perancis ada faktor sikap Raja Louis ke-16 tu. Memang ada faktor dia, kemudian faktor bangsawan, golongan Nobel, golongan gereja yang kontrol negara, orang miskin sampai tak ada duit langsung. Memang ada. Okay. Dalam buku konspirasi, pengkaji konspirasi, mereka menolak tu. Dia berkata tak ada benda ni, semua ni Yahudi lah. Dan memang dalam sejarah dunia menyebut isteri kepada Raja Louis, Anoiti itu kan, memang seorang yang sangat boros kan. Saya cek. Semalam saya tengok keempat, saya baca hadis speak up. Macam mana saya nak buat ni? Pasal saya cuba hafal, cuba hadam. Saya tak boleh pi. Tu ni saya bawa buku tu. Pasal saya risau takut lari fakta. Kita yang penting fakta. Kita tak mahu orang kata, oh ustaz ni hebat lah, dia hafal semua. Salah. Saya tak mahu. Biar orang kata, ustaz bawa buku tu. Biar pi lah. Lah kita tak pandai, kita cerita dia tak pandai. Senang. Kita tak rugi pun tuan. Pasal kita hidup ni bukan bergantung dengan pujian manusia. Kita harap redha Allah. Kan? Baik. Maka tu saya minta izin saya bawa ni. Tapi kita tak follow yang ni semua ni. Okey. Cuma yang ni lah yang bagi saya karangan Dr. Muhammad Shakir ni dia lebih bersifat history dan berlapik jugalah. Sebelum ni saya dah baca satu buku geng konspirasi, saya tak mahu sebut siapa penulis dia. Okey. Saya baca saya tengok ini nampak over sangat. Pasal dia kata Anoiti tu saya tak boleh macam mana pronoun yang betul. ANOIETTE Antoinette tu kan. Antoinette tu. Terima kasih. Saya tak tahu nak sebut. Saya baca buku tu, dia kata Antoinette ni seorang perempuan yang bagus, yang difitnah, yang dia tak ada lah boros pun, dia bagus. Sedangkan sejarah dunia kita belajar, dia memang boros. Cuma kita duduk di tengah-tengah. Saya yakin dia boros. Contoh tengoklah dia punya potret dia macam mana kan. Tetapi saya yakin juga ada juga pengaruh Yahudi dalam tu. Gunakan dia tu. Jadi kita tak mau duduk condong sejarah rasmi sangat, tak mau condong yang konspirasi sangat. Kita nak duduk di tengah-tengah. Pasal tujuan kita nak cari kebenaran, nak tahu. Kalau tuan-tuan perasan, era revolusi, bahkan era sebelum tu lagi, berlaku satu gerakan sulit ataupun gerakan senyap ataupun gerakan underground. Quran sebut min wara'ahum kan, di belakang mereka. Gerakan yang dia nak hapuskan raja-raja. Kalau tuan-tuan perasan. Dan mostly terhapuslah raja-raja tu. Okey. Kebanyakan raja-raja Eropah. Sekarang Eropah berdiri sebagai negara yang tak ada raja. Okey. Kemudian raja-raja Islam sekalipun, empayar-empayar Islam. Okey. Kemudian bila mereka sampai ke tanah Melayu, negara yang dahulunya melahirkan banyak keturunan-keturunan yang menjadi raja di negeri-negeri lain, hari ini negara tu tak ada raja. Sultan. Itu Melaka. Okay, negara-negara yang ada great king di atas dia, akhirnya mereka ni habis, mereka end up dengan negara republik. Negara-negara lain pula yang ada raja. Okay, dulu antara maharaja dunia yang paling digeruni, negara mana? China. Okay, tetapi berlaku revolusi, akhirnya sekarang China jadi republik. Pasal negara yang macam tu,
Negara yang macam ada pengaruh kesultanan, pengaruh raja yang besar, dia ada satu ancaman kat situ. So kita kena hapuskan dulu. So dia akan came out dengan satu sistem yang kita sebut sebagai demokrasi. Demokrasi yang kita cerita, saya pernah ceritakan, atas kertas, on paper nampak cukup cantik. Tetapi bila kita kaji 2 kali, rupanya ada sikit kelompangan kat sistem demokrasi. Dan itu juga yang akan kita ceritakan dalam revolusi. Hari ini yang cantik revolusi ni adalah, dalam revolusi ni kita akan cerita tentang munculnya pluralism, liberalism, sekularisme dan kemunculan ahli falsafah. Okey, semua dalam ni. Demokrasi mewujud dalam ni. Asalnya sekularism punya definisi tu dalam revolusi Perancis tak sama macam sekular yang kita faham hari ni. Okey, insya-Allah kita akan contoh. So, saya ingat kalau dalam buku Dr. Shakir ni dia letak Perancis di depan. Tapi kalau ikut susunan dia, bukan Perancis, Amerika dulu. Sebab Amerika 1776 kan. Perancis 1789. So, saya minta izin kat ibu ayah, saya nak ikut flow timeline. Saya nak buat disclaimer siap-siap sebelum kita mula. Tak mula lagi ke Ustaz? Dah 20 minit dah. Saya nak buat disclaimer siap-siap. Tajuk hari ni berat. Pasal King James. Okay. Raja Scotland yang menjadi Raja England. Okay. Kemudian saya ada sebut dalam episod minggu lepas, golongan Katolik di England tak setuju King James Version. Sebab King James Version ni mereka banyak mereka tukar cerita bagi ikut lain. Okay, pasal bila King James naik jadi raja, dia ni Raja Scotland, dia naik jadi Raja England. Okay, bila dia naik jadi Raja England, dia buat King James Version punya kitab 1611 Masihi. Dalam King James Version banyak ayat-ayat yang dia tukar. Contohnya perkataan Holy Spirit ataupun Rohul Kudus, dalam semua ayat Bible dia tukar kepada Holy Ghost. Kemudian perayaan Passover dia tukar kepada perayaan Easter, Easter Day. Easter ni kalau kita rujuk kamus lama, Easter ni perayaan masyarakat Babylon. So apa kaitan geng ini nak relate dengan Babylon ni? Tuan-tuan ingat kita dah pernah cerita dah tamadun Babylon awal. Yang punca datangnya sihir, punca Namrus membakar Nabi Ibrahim, ada golongan Waraihim, golongan belakang ni. Okey, tak apa lain tu. So, golongan Katolik dia tak authorize yang tu. Cuma setelah saya tak sebut, ada orang komen, saya teringat. Mazhab rasmi Kristian di Britain bukan Katolik, tapi Katolik majority. Yang mazhab rasmi dia Anglican. Okey, saya kena sebut. Yang kedua, pasal peti tabut, saya terlepas juga minggu lepas. Okey, di mana peti tu sekarang? Allah Ta'ala alam. Tetapi kalau tanya saya, tempat yang tersembunyi dalam dunia hari ni ada 2 ya. Yang kebal. Tempat apa? Nombor 1, Kaabah. Okey, Kaabah kebal. Orang tak boleh, bukan salah-salah orang boleh masuk. Okey, kepimpinan, bahkan nak hack pun tak boleh pasal dia punya medan magnet di situ 0.0. So bila radio nak masuk dia akan kacau. Okey. So sebenarnya rundingan pemimpin Islam yang paling selamat yang tak boleh diintersect oleh mana-mana Yahudi dan Israel dalam Kaabah. Okey. Okey. Sebab tu kebanyakan piring Astro akan menghadap Kaabah, kiblat. Kebanyakanlah, bukan semua, tapi mostly. Okey, akan menghadap kiblat. Tuan balik check lah. Okey, baik. Kaabah. Yang keduanya, tempat yang paling kebal di mana? Vatican City. Tempat yang kita nak masuk senang-senang boleh tak? Tak boleh. Orang Kristian sendiri pun tak boleh masuk satu hall dia senang-senang. Hall dia yang untuk Pope ni. Bahkan Discovery Channel pun buat satu dokumentari Behind Vatican. Apa yang ada dalam tu? Mereka sendiri Kristian, mereka sendiri tak boleh tahu. Sekadar bandar negara Vatican tu, tak silap saya Vatican dah diisytiharkan sebagai negara dah kot lah ni. Kan? Lah ni kan? So, setakat negara tu boleh. Tetapi dalam komplek Pope tu, yang authorized punya Pope ni, orang Kristian sendiri tak boleh tahu. So, Kaabah kita tahulah. Secara orang Islam, secara logika ni mungkin tak ada dalam Kaabah lah. Kita dah tengok video di YouTube pun kosong ya. Kemungkinan besar tabut dia ada di sana. Okey. So, kenapa Yahudi sangat nak install kuil Sulaiman ini, yang dia berkata kuil Sulaiman, yang kita faham istana Nabi Sulaiman, adalah kerana untuk mendapat keyakinan orang Kristian yang kami dah dapat dah istana kami, bawa mai balik kitab kami, bawa mai balik tabut kami. So, dengan adanya singgah sana kuil Sulaiman, dia boleh claim tabut yang dia kata dia punya, dan dia juga boleh tunggu Lord akan datang. Lengkap flow tu.
Kerajaan Nabi Sulaiman, ada Nabi Sulaiman sebagai raja, ada istana dia sebagai pusat pemerintahan dia, dan ada peti tabut sebagai lambang wa fihi sakinah min rabbikum, kata Allah. Kan? Sekarang ini tiga-tiga tak ada lagi. Nabi Sulaiman memang dia tak maulah, dia pun nak tunggu Dajjal lah. Kan, yang kita jasada tu. Tetapi dia kena start di mana? Takkan dia nak pergi rampas peti tabut dalam vertikal pula. So dia kena sediakan tapak dulu. Cerita tak habis. Okey. Inggeris kena awal lagi. Lepas Inggeris kena, Amerika kena. Lepas tu France. N macam mana? Ni. N lupa dah ni. France, lepas tu Rusia. Okey, yang ni 1912 kan, Bolshevik. Ini 1789 tak salah. Ini 1776. Okey. Kesemua ini semua ada berkaitan dengan loan. Semuanya ada kaitan dengan loan. Kesemuanya. Okey. Di sini tertubuh Bank Inggeris, di sini tertubuh Bank Amerika, France lagi dia pergi kepada sosial. Okey, dan Rusia pergi kepada agama. Bank, kewangan, sosial. Keluarlah liberalism, pluralism, sekularism masa ni. Di sini kepada agama, tidak mempercayai Tuhan. Okey. Dalam sejarah dunia dia berkata siapa jumpa Amerika? Dalam sejarah dunia, Christopher Columbus kan? Okey. Kemudian bila orang kaji lagi, sebenarnya bukan Christopher Columbus, ada golongan lagi awal. Siapa? Viking. Okey, baik. Tak apalah. Tetapi Amerika Syarikat ini, okey, dia adalah sebuah negara yang terpisah. Banyak negara-negara kecil di bawah dia. Sebab tu dia disebut sebagai United States, gabungan 13 negara. Okey, baik. Dia adalah kawasan rebutan di antara Britain dengan France zaman ini. Okey, saya nak cerita yang tu dulu. Okey. Akhirnya Britain menguasai Amerika Syarikat. Dapat Amerika. So, Britain minta duit kepada Amerika Syarikat sebab Britain dah habis duit banyak. Inggeris dah habis duit banyak untuk mempertahankan Amerika daripada France. Okey. Sedangkan benda ni sebenarnya perancangan Yahudi lah. Tapi saya tak mau masuk lagi yang tu. Saya nak pisah lagi. Okey. Jadi saya contoh yang versi rasmi dulu. So, Britain, Inggeris minta kepada Amerika duit, Amerika tak mau bagi. Bila tak mau bagi, King Edward ketika ni, Inggeris, dia buat satu rule. Dia kata, kenapa kami nak kena ikut cakap mereka ni? Kami yang pegang nombor. So, keluarlah peraturan-peraturan untuk rakyat Amerika yang menyusahkan mereka. Sampai tahap ada cukai teh. Minum teh kena cukai. Orang Amerika masa tu. Ada cukai stamp. Okay. Stamp ni bukan kita post. Apa pun yang kita beli, boh stamp, kena cukai lah. Tekanan kepada rakyat Amerika melampau sampai berlaku revolusi. Sebenarnya revolusi ini memang dirancang. Okey, sebab apa? Sebab dia nak lahirkan Amerika selepas tu. So sebelum dilahirkan Amerika, dia akan tekan dulu untuk raih simpati dunia. Di sini dia tulis. Okey. Para analisis sejarah sepakat mengambil kesimpulan bahawa sebab timbulnya revolusi Amerika untuk menentang pemerintah Inggeris adalah menyangkut masalah teh yang terkenal masa tu. Ada cukai teh, ada pajak ladang teh. Kemudian dia kerajaan Inggeris mengeluarkan satu undang-undang. Rakyat Amerika cuma boleh beli barang Britain sahaja. Tak boleh beli barang orang lain dah. Itu syarat dia. Nak beli barang kami dan harga dia kena ikut kami. Dan kalau orang Inggeris nak beli produk Amerika Syarikat, okey, depa boleh beli produk Amerika, harga depa yang letak. Macam tu. Dan rakyat Amerika kena follow benda tu. Ini yang saya cerita ni versi rasmi lah, bukan versi konspirasi lagi. Okey, baik. Okey. Yahudi masuk. Langkah yang diandalkan oleh para pemilik modal antarabangsa adalah konservatif, iaitu mengizinkan perusahaan terselubung. Para pengarah Bank Inggeris telah mewakili wakil mereka di Amerika. Okey, bila jadi macam ni, rakyat Amerika terbeban. Maka ketika ini Inggeris masuk menawarkan hutang. Sebenarnya sebelum berlaku revolusi Amerika, Inggeris awal lagi kena. Inggeris terbeban dengan hutang awal lagi. Okey, dan akhirnya tertubuhnya Bank Inggeris. So Bank Inggeris inilah yang dijanai oleh pemodal-pemodal Yahudi. Depa conquer,
mereka support Inggeris untuk menang battle lawan France. Okay, itu flow dia. Jadi kan, para pengarah Bank Inggeris telah memilih wakil mereka di Amerika, iaitu seorang tokoh penting bernama Alexander Hamilton. Okey. Okey. Dia mengusulkan gagasan untuk mendirikan bank terpadu yang punya wewenang. Wewenang ni authority untuk mencetak mata wang dan sekaligus mengawasi masalah itu. Maka Britain, bila rakyat Amerika tertekan, mereka bagi cadangan, Bank Inggeris bagi cadangan, kami lantik seorang lelaki dalam kalangan kami duduk di Amerika. Hamilton ni keturunan Yahudi. Okey. Dia ada kuasa untuk cetak wang hampa sendiri. Hampa tak payah bergantung dengan duit British dah. Okey. Sebagai ganti mata wang Britain. Di samping masalah bank itu, dia juga mengajukan usul agar, okey, cantik. Hamilton, ingat nama ni. Alexander Hamilton, tu kita boleh balik cari. Hamilton cukup lah. Okey. Dalam sejarah Amerika, dia ada lah. Dialah yang mengusulkan agar tertubuhnya Badan Kewangan Amerika. Okey. Dan kata dia, Badan Kewangan Amerika ini, kuasa dia apa? Dia boleh cetak duit sendiri. Okey, tak pelik dekat tu. Tetapi dia mestilah swasta, bukan kerajaan. Macam mana satu syarikat swasta boleh cetak duit untuk kerajaan? Takkan dia tak ada satu kelebihan untuk dia? Okey, ini yang Hamilton buat. Okey, dan disokong oleh pemodal-pemodal Yahudi. Baik. Dan kalau pihak Amerika bersetuju dengan benda ini, mereka ditawarkan bantuan permulaan oleh Bank Inggeris. Okey. Menjelang akhir tahun 1783, ini selepas berlaku kemerdekaan lah. Okay, Hamilton dan rakannya Robert Morris, ingat nama tu kan, Morris kenal kan? Dia adik-beradik Philip Morris, Toki Tembakau. Okay, berjaya mendirikan Bank Amerika yang dimaksudkan. So, mereka buat. Okay, baik. Saya nak ringkas itu pasal hari ni 3 tajuk ni. Okay, so, okay. Kita nak masuk part konspirasi. Maka, selepas berlaku, masa zaman berlaku Amerika diserang oleh Britain secara teruk, Inggeris, teruklah mereka. Mereka menawarkan penyelesaian dengan cara tubuhkan Bank Amerika, lantik orang kami, takbir. Okey, setakat tu faham ah? Macam berat nak kena ni. Tapi saya bagi secara mudah. Setakat tu okey? Okey. Kemudian suasana damai. Amerika dah tertubuh 1776, seperti mana yang mereka nak, 13 states bersatu. Ingat, tahu kan? Okey. Bila suasana dah tenteram, Yahudi tak boleh duduk diam. Sekarang musim negara tak perang tau. Yang perang cuma Amerika dengan Timur Tengah ya. Bukan perang dunia. So, mereka tak tenang. Sebab tu mereka lagakan China, lagakan US. Mereka nak perang. Sebab dengan perang, mereka survive. Satu pakaian trup Amerika saja berapa belah per ribu US dollar kan. Kita tengok dalam gambar War Dog Amerika saya suruh tengok tu kan. Mereka untung. Satu peluru yang keluar, berapa ringgit tu? Dapat kat mereka. Mereka war lah. Okey perang. Okey baik. Okey tengok. Bila suasana tenang, maka mereka kena create satu lagi perang untuk untung balik. Apa mereka buat? Ingat tak? Selepas berlaku Independence of America 1776, berlaku apa lepas tu? Yang nama apa? Janggut Amerika punya presiden tu? Lincoln kan? Yang Lincoln kena bunuh tu. Perang saudara, betul tak? Perang saudara ini 13 states Amerika, 13 states, dia Amerika Syarikat ni dia consist of 13 states yang bergabung, United States. Okey. Dalam perang sivil, dua buah state di utara bergaduh dengan 11 state di selatan. 11 state ni sebut sebagai United States, dua ini konfederasi, kesatuan konfederasi. Tuan terjemah dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi kesatuan United. Dua bergaduh dengan sebelah. Kes dia pasal perhambaan. Okey. Isu yang sangat kecil ya. Okey, baik. Berperang lagi dua puak ni pada dalam Amerika tu. Okey. Okey, baik, tengok apa jadi ya. So bila berlaku macam tu, berlaku huru-hara, mereka mengeluarkan duit yang banyak untuk perang. Okey, baik. Tengok dia tulis apa kat sini. Maka pihak bank yang daripada tubuhkan ni, okey, mengeluarkan arahan kepada pengarah Bank Amerika supaya memberikan pinjaman secara mudah. Dalam situasi perang, rakyat miskin. Perang ni tuan-tuan, rakyat miskin. Lepas tu orang tak mau perang. Okay, baik. So dalam keadaan perang, bank boleh buka tawaran pinjaman peribadi mudah kan.
situasi dia lepas perang sivil, Amerika musnah lah. Bergaduh adik-beradik. Bila bergaduh adik-beradik ni, kita lagi tahu rahsia adik-beradik kita. Lagi teruk bergaduh. Kan? Tu yang tak mau lompat bati lah. Bila lompat bati lagi kacau lah. Musuh ni kawan kita. Kan? Tahu habis rahsia semua. Baik. Tuan-tuan, lepas tu Amerika jadi kacau bila. Mereka tawarkan pinjaman murah dan mudah. Maka pemodal Amerika, usahawan-usahawan Amerika start buat pinjaman. Sebab nak buat pembangunan. Nak buat rumah kedai. Nak mulakan bisnes. Sebab dah musnah. Individu pun start pinjam. Nak dirikan institusi kekeluargaan dan sebagainya. Okey, baik. Tengok apa jadi. Setelah projek itu mendapat sambutan, orang dah mula meminjam. Okey. Setelah perkembangannya mencapai titik tertentu, kelompok Rothschild mengarahkan agar tawaran tersebut dihentikan serta-merta. Apa jadi? Ya. Tentu saja menyebabkan krisis ekonomi yang teruk, mengakibatkan lumpuhnya ekonomi Amerika. Sebab pinjaman berlangsung, kemudian dia stop, tak berjalan dah. Kita menanggung riba, kan? Maka tidak lain mereka terpaksa bergantung lagi dengan kebergantungan mereka kepada bank Yahudi ini berlanjutan. Ini yang diperbuat di Amerika. Okey, baik. Kemudian dalam tempoh itulah Lincoln yang mengusulkan agar dihapuskan amalan apa? Perhambaan. Okey, dia dibunuh oleh seorang Yahudi. Sebab apa? Sebab amalan perhambaan ini menghalang mobilisasi sosial. Okey. Betul tak? Hang hamba, esok dapat anak hang pun hamba. So tak berkembang. Itu yang Yahudi nak kepada rakyat Amerika. Sebab one day you akan jadi kami punya proxy. Okey, itu tujuan dia. Orang yang merdeka boleh jadi hamba dengan keadaan macam mana? Hutang tadi ni. Muflis tak boleh bayar, hamba. Orang yang hamba dalam sistem yang ni tak boleh merdeka dah. So akhirnya Amerika adalah siapa kepada Yahudi? Hamba. Jadi dah hari ni. Abraham Lincoln nampak benda ni. Dia cuba halang di peringkat awal, dia dibunuh. Okey. Sekarang tengok apa mereka buat. Wailing Wall di Israel itu ditaja 100% oleh Amerika. Okey. Negara pertama yang mengiktiraf Israel dan yang mengeluarkan bantuan awal untuk menubuhkan negara haram Israel 1948 adalah Amerika Syarikat. Okey. Ini yang Lincoln nampak. Ada 2-3 orang yang non-Muslim tetapi dia nampak benda ni. Okey, antara orang-orang yang nampak benda ni Robert Cook, Senator Britain yang dibunuh. Okey, Profesor Sinjay Niles, Yahudi Rusia, dibunuh. Okey. So Lincoln habis. Selagi kita masuk revolusi Rusia dengan Perancis, tuan akan tengok, saya akan list kat tuan-tuan satu-satu nama orang yang dibunuh dan tuan-tuan akan tengok trend dia sebiji jadi hari ni. Sebab tu saya kata saya nak fokus more on France dengan Rusia sekali lagi. Amerika tak banyak. Okey. So ini berlaku. Baik, sikit lagi. Tuan-tuan, yang tadi tu kalau tuan-tuan tak tahu clear macam ni. Bila depa buat pinjaman duit, okey, depa dah start beli simen, barang untuk penaik infrastruktur depa. Kemudian bantuan tu stop tu So duit terbatas, barang dah keluar. So menjerumuskan depa ke lembah, buat loan lain. Orang kata apa? Gali lubang tutup lubang. Okey. Okey. Mengharapkan bantuan Rothschild pula. Dan yang keduanya, bila tak boleh bayar, terjerumus ke lembah hamba. Dia nak memperbanyakkan hamba. Lincoln nak lawan benda tu, Lincoln dihapuskan. Baik, boleh. Lagi saya akan pergi bab Rothschild akan main zaman Perancis. Menurut Rothschild punya amanat dia, 25 amanat Rothschild, dia kata apa? Dia kata kita kena wujudkan perang. Selagi ada perang, selagi tu kita bernafas. Dan biarlah perang itu kita yang tubuhkan, kita yang cetuskan, dan kitalah yang akan tentukan. Biar perang itu kita yang cetuskan dan kitalah yang akan menentukan bagaimana dia berakhir. Ayat ni tuan-tuan apply kepada di Arab Spring. Arab Spring. Cuba bagi tahu kat saya mana satu negara Arab Spring yang end up dengan keuntungan bagi pihak Islam. Kita sangka Arab Spring itu revolusi Islam, tetapi akhirnya yang untung depa bukan Islam. Bila main revolusi di Mesir, bangkit Ikhwan, bangkit Islam semua, akhirnya yang untung Asisi. Lagi dahsyat daripada Hosni Mubarak.
Kan? Bila berlaku revolusi di Libya, kita pun menumbangkan Gaddafi ni, diktator lah. Yang untuk Amerika dapat gas di Libya. Kita tumbangkan Saddam Hussein dan sebagainya, menghancurkan diktator Saddam Hussein yang jahat, perang Teluk, perang lawan Kuwait, perang serang Iran. Akhirnya bila jatuh, Amerika dapat telaga minyak Iran. So, revolusi yang kita sangka kita buat, rupanya mereka ada di belakang tu. Ini yang saya kata golongan konspirasi ni percaya, memang wujud benda ni. Dan saya yakin memang ada. Cuma kita tak melampau lah dalam mempercayai benda tu. Sebab kita tak tolak secara rasmi. So, memang mereka ada di belakang. Sebab tuan-tuan akan tengok kesudahan dia seperti mana yang mereka mahu. Ini kata Rothschild. Kita buat perang, biar orang sangka perang tu perang mereka. Biar perang, biar orang Islam kata, ni revolusi kita ni, ni revolusi kita ni. Kita sokong revolusi Islam di Iran 1979 kan. Akhirnya kita sangka dia end up dengan sebuah negara Islam, rupanya dia end up dengan negara Syiah. Yang kita sangka jadi milik kita, rupanya dia ada di belakang. Depa takkan tenang selagi negara tak perang, depa takkan tenang.